Okey, macam kita tahu, siri telefon Reno ni terkenal dengan sistem kameranya khusus untuk fotografi portrait. Dan tradisi ini diteruskan lagi dengan generasi baru iaitu siri Reno 11. Dan kita nak tengok apakah yang menarik pada peranti kali ini khususnya untuk versi Pro depan saya sekarang. Dan ini adalah perkongsian saya untuk penggunaan hampir 2 minggu. Okey, tak ketahuan saya katakan di sini yang konsep digunakan ni banyak persamaan dengan generasi sebelum. Yang mana kat sini menunjukkan Oppo masih menggunakan binaan tubuh yang nipis dan juga ringan. Kita pusingkan ke bahagian hadapan, skrin juga masih melengkung pada kedua-dua sisi bersama panel hadapan yang berlubang di tengah. Tapi apabila kita pusingkan belakang, persepsi ini mula berubah dengan kemasan kita nampak kali ini lebih moden dan juga mempunyai kelas yang tersendiri. Di Malaysia terdapat beberapa warna yang ditawarkan, termasuklah pearl white di hadapan saya di sini yang mana dia menggunakan warna dominan tu adalah putih bersama corak yang berkonsepkan abstrak bila kita pandang pada sudut yang tertentu. Kemudian anda juga boleh nampak perubahan ketara pada saiz kamera di hadapan ni yang mendominasi sehingga 1/3 daripada tubuh dan juga di dalamnya dia memuatkan sistem tri-kamera utama bersama LED flash di bahagian luar. Untuk susunan atau butang standard macam biasa, sebelah kanan kita ada butang kuasa dan laras audio. Di bahagian atas anda akan jumpa adanya IR blaster dan bahagian bawah pula adanya port USB-C, pembesar suara dan juga slot untuk SIM. Bagi anda yang bertanya adakah dia menyokong slot microSD, jawapannya tidak kerana dekat sini slot SIM hanya menyokong untuk dui SIM bersaiz nano. Kemudian bagaimana dengan pembesar suara pula? Ini adalah sejenis mono yang boleh dianggap salah satu kekurangan pada peranti ini. Tapi kekecewaan ini seakan terubat dengan adanya pemancar merah pada bahagian atas ni dan juga sokongan NFC secara terbina yang menjadi nilai tambahan untuk Reno 11 Pro 5G. Bukan itu saja, sistem pengimbas cap jarinya juga berfungsi dengan lancar tanpa masalah sepanjang ulasan ini dibuat. Okey, skrin adalah sejenis OLED 6.7 inci dengan kadar sigar semula 120Hz. Paparannya di sini juga dia menyokong HDR10 dan melepasi pensijilan widevine L1 yang bermakna anda boleh tengok Netflix pada resolusi Full HD. Okey, menurut Oppo, kecerahan puncak boleh memaparkan maksimum 900 nits yang mana menimbulkan masalah kepada saya untuk menggunakannya di kawasan luar. Walau macam mana pun, penggunaan tu masih memuaskan dalam setengah keadaan, misalnya seperti kawasan yang tertutup yang mana penghasilan warna tu dia nampak sekata dan terang dan juga tiadanya isu ghosting yang berlaku. Okey, saya boleh katakan yang skrin melengkung ni dia nampak cantik. Tapi sebenarnya dia boleh menimbulkan rasa yang tak selesa bagi setengah pengguna. Sebab bukan apa, bila kita tengok kandungan pada skrin yang melengkung ni, kandungan tu dia akan melimpah ke sisi, jadi keadaan tu dia akan menimbulkan rasa yang kurang selesa bagi setengah pengguna bila keadaan ni berlaku. Seterusnya mengenai chip pemproses iaitu MediaTek Dimensity 8200 dan unit yang kami terima adalah sebesar 12GB RAM dan storan dalaman 512GB. Bila kita tengok secara umum, kombinasi RAM dan juga storan ni boleh dikatakan cukup untuk pengguna hari ini. Tapi andai kata kalau anda rasa macam tak cukup juga, dekat sini anda boleh menambah sehingga 12GB RAM secara maya menggunakan bahagian storan. Ini bermakna anda boleh dapat sehingga 24GB RAM pada Oppo Reno 11 Pro 5G ini. Saya berkongsi mengenai pengalaman pula, boleh dikatakan hampir tiada masalah untuk menjalankan aktiviti harian yang mana dekat sini masalah selemasa tu hampir tak kelihatan baik digunakan untuk scroll antara muka ataupun aplikasi. Misalnya anda boleh main Alpha 9 dengan memuaskan dan juga pengesanan jari yang baik. Kemudian Mobile Legends pula boleh dimainkan dengan tetapan tertinggi sehingga Super dan Ultra. Okey, perisian adalah ColorOS 14 berasaskan Android 14 dengan antara muka yang dioptimumkan bersama ciri pintar berasaskan AI. Antara tumpuan menarik dekat sini adalah ciri Aqua Dynamic yang mana boleh memaparkan pelbagai maklumat menerusi kapsul kecil pada bahagian atas skrin ini. Kemudian kita juga ada ciri Smart Charging yang boleh melaras arus secara automatik bergantung pada penggunaan peranti. Dan juga kita ada ciri Smart Image Mating yang mana konsepnya lebih kurang sama macam kita nak buat stiker pada aplikasi pemesejan. Sistem tri kamera masih dikekalkan pada tahun ini dengan 50 megapiksel untuk sensor utama
Diikuti juga dengan sensor kedua 32 megapiksel telefoto dengan zoom digital sehingga 20 kali dan sensor ketiga pula adalah ultra lebar sebesar 8 megapiksel. Kalau anda nak tahu, fungsi OIS juga disediakan di sini dan kamera hadapan pula sebesar 32 megapiksel. Secara keseluruhan, kualiti imej amatlah bergantung pada keadaan pencahayaan semasa. Ini bermakna imej yang baik itu boleh dihasilkan dengan pencahayaan yang cukup. Tapi hasilnya masih sederhana di sini dengan pewarnaan tu yang nampak lebih ke arah semula jadi selepas melalui satu pasca proses yang agak keterlaluan. Kemudian hasil gambar portrait juga tidak konsisten dalam setengah keadaan, yang mana kita boleh tengok kat sini kamera secara jelas gagal nak bezakan antara subjek dan juga latar belakang. Kemudian untuk gambar malam pula adalah lebih baik bila anda ambil guna kamera standard berbanding night mode, dan perlu saya katakan di sini penghasilan semula image dan mengoptimumkan algoritma AI tu mengambil masa lebih kurang 1 hingga 3 saat untuk mengoptimumkan algoritma AI tu sebelum anda boleh lihat gambar yang anda ambil tu di dalam album. Baterinya pula sebesar 4600 mAh yang menyokong pengecasan pantas 80W. Walau macam mana pun, dekat sini Oppo bagi kepala pengecas dengan kuasa output 100W di dalam kotak. Okey, ketahanan pula bergantung pada masing-masing, dan saya juga dapati telefon juga boleh bertahan lebih sehari suntuk bila saya guna penggunaan yang sederhana macam saya hanya guna untuk media sosial saja. Dan untuk pengecasan semula pula, masa yang diambil adalah kurang daripada 1 jam. Sebagai kesimpulannya di sini, Oppo Reno 11 Pro 5G ni masih meneruskan tradisi generasi sebelum, khususnya untuk fungsi fotografi portrait. Pakej yang ditawarkan juga menarik untuk setengah aspek seperti skrin yang besar, storage dan juga RAM yang besar, dan juga chip pemproses yang lebih memadai untuk kebanyakan kegunaan harian. Kapasiti bateri di sini mungkin taklah besar, tapi kekecauan itu diubati dengan sistem pengecasan pantas 80W dan juga kepala pengecas yang diberikan secara percuma. Walau bagaimanapun, telefon ni dia tak lari daripada kekurangan. Misalnya seperti pembesar suara masih lagi mono, dan tak ada kalis air yang menjadi topik perbualan hebat dalam kalangan pengguna. Bukan itu saja, kemasan dan juga rekaan bonggol kamera yang nampak pelik kat sini juga boleh menjadi salah satu topik perbincangan dalam kalangan pengguna. Tapi dia masih bergantung pada minat masing-masing. Kepada anda yang berminat di luar sana, Oppo Reno 11 Pro 5G ni dijual di Malaysia pada harga RM2,499. Dan sekian daripada saya, Maya. Kita berjumpa dalam video yang seterusnya. Bye!